Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan ahad ini 80 tahun Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan Malaysia mewarisi keagungan, kesinambungan, perjuangan, malah kegemilangan sebenarnya betapa datuk nenek kita dulu menguasai perairan sekitar Nusantara, dan itulah yang memakmurkan rantau Nusantara duduk di antara dua kuasa besar iaitu India dan negara China 500 tahun lebih dahulu, dan mereka masih lagi boleh bertahan dengan sendiri. Malah saya ada membaca satu artikel yang telah ditulis oleh pakar-pakar tempatan yang menyelidiki tentang perkara ini, dan dikatakan pada satu ketika populasi di Melaka itu hampir 100,000 orang, dan dia begitu pelbagai, unity in diversity ataupun pelbagai dan majmuk. Dan dalam konteks itu, pada ketika itu ia hampir sama jumlahnya dengan kota besar di Eropah seperti Paris dan sebagainya. Dalam konteks itu, saya ada an officer and a gentleman dalam studio hari ini. Tetapi sebelum saya mengenalkan tamu saya pada malam ini yang akan bercakap tentang sambutan 80 tahun TLDM ini dan isu-isu yang bersangkutan dengannya, saya ingin terus dahulu ke talian untuk bersama dengan Dr. Muhammad Hazmi Muhammad Rusli, fellow bersekutu di Institut Oceanografi dan Sekitaran UMT ataupun Universiti Malaysia Terengganu. Beliau juga pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang dan Syariah USIM. Assalamualaikum Dr. Muhammad Hazmi. Dr. Hazmi? Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Dr. Hazmi, saya membaca artikel yang Dr. Hazmi tulis bersama itu, dan saya telah ungkapkan kepada penonton malam ini betapa 500 tahun lebih dahulu Melaka itu begitu gemilang sehingga populasinya dikatakan mencapai hampir 100,000, dan ini sama dengan kota besar di Eropah seperti Paris dan sebagainya. Boleh tak Dr. Muhammad Hazmi berikan secara padat tentang bagaimana gemilangnya apabila rantau ini dahulu menguasai perairan Nusantara? Terima kasih Astro Awani. Sama-sama. Kerana telah menjemput saya melalui talian untuk memberikan pendapat mengenai perkara ini. Kita harus ingat bahawa bila kita sebut Melayu itu, Melayu itu merangkumi apa yang populasi yang ada di Malaysia pada ketika ini, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand. Dan kalau mengikut sejarah, kita memang bangsa Melayu adalah bangsa yang telah membina ketamadunan maritim yang unggul di rantau ini. Bermula daripada Langkah Suka kurun ketiga sehingga ke Sriwijaya pada kurun ketujuh hingga ke kurun 13 yang telah menguasai perairan Kepulauan Melayu, dan kemudiannya sehinggalah wujudnya Melaka pada kurun ke-14. Sebelum wujudnya, sebelum kedatangan penjajah British, penjajah Belanda, kita adalah bangsa yang hebat dan telah menguasai laut di rantau ini. Bukan saja laut di rantau ini, malah ada pendapat daripada sarjana barat yang mengatakan orang Melayu telah sampai ke Madagaskar dan juga telah berdagang dengan orang-orang pribumi di Australia. Jadi kalau kita cakap pasal Melaka itu sendiri, Melaka adalah kerajaan pertama yang telah ditubuhkan, yang hebat, yang telah ditubuhkan di tanah yang di Malaya pada 1400 tahun 1400. Dr. Hazmi, dalam konteks itu, hebat itu bermaksud bukan sahaja dalam aspek berdagang dan sebagainya, tetapi juga memastikan keselamatan seluruh perairan Nusantara daripada ancaman-ancaman kuasa lain ataupun lanun dan sebagainya. Adakah itu boleh diletakkan dalam konteks demikian? Ya, benar. Sewaktu Melaka berkuasa dari tahun 1400 hingga 1511, kita mempunyai hubungan diplomatik dengan kuasa besar pada ketika itu, iaitu China. Dan dengan mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik dengan China, kita telah berjaya menjadi sebuah negara yang telah memastikan keselamatan pelayar-pelayar di Selat Melaka, termasuk pelayar dari China. Jadi itu menunjukkan betapa hebatnya Melaka pada ketika itu. Dr. Muhammad Hazmi, malam ni saya ada cukup sikit masa dengan Dr. Hazmi, tapi kalau Dr. Hazmi ada peluang, tolong datang ke studio Astro Awani. Saya akan berikan satu episod untuk kita telusuri pelbagai lagi aspek berkenaan ini, bagaimana aspek ilmu kejuruteraannya, inovasi orang di Melaka ketika itu. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Hazmi. InsyaAllah kita akan ke udara di sini di Astro Awani. Terima kasih.
Terima kasih kerana menelpon saya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Itu tadi Dr. Muhammad Hazmi, beliau dan rakan-rakan pengkaji beliau telah menemui pelbagai data dan mereka meletakkannya dalam artikel dan sebagainya. Itu latar belakangnya. Tetapi malam ini saya nak bermula 500 tahun lebih dahulu kerana saya nak memberikan relevannya kepada isu ini di masa sekarang dan bagaimana kita nak menuju ke depan hal ini. Tentunya perairan negara dan TLDM tidak boleh dapat dipisahkan. Dalam konteks itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan Laksamana Madya Datuk Seri Panglima Ahmad Kamruzaman Haji Ahmad Badaruddin, Timbalan Panglima Tentera Laut. Terima kasih Datuk Seri. Pandangan Datuk Seri tentang, kita cakap 500 tahun dahulu tapi kesinambungan dan warisan itu kini banyaknya terletak di bahu TLDM. Ya. Terima kasih. Kalau sebelum saya teruskan saudara Khor tadi, saya tertarik tadi gambar tadi peta, iaitu peta menunjukkan saiz Melaka, iaitu Peninsula Malaysia, Semenanjung tu hampir besar dengan India. Ini menunjukkan peta dahulu kala ni menunjukkan pengaruh Melaka pada ketika itu. Dan tadi nyatakan iaitu apakah relevansi tentera laut Diraja Malaysia sempena kita menyambut tahun kita punya 80 tahun kita punya penubuhan tentera laut Diraja Malaysia. Ini merupakan satu cabaran yang besar yang sejak 80 tahun banyak telah kita mengharungi cabaran-cabaran ini sehingga kita sampai ke tahap ini yang telah mewujudkan satu angkatan walaupun kita tidak besar tetapi telah orang kata dapat mencapai objektif kewujudannya. Dan ini mempunyai banyak dari segi yang disumbangkan, iaitu sehingga kami mendapat mewujudkan keupayaan. Kita gunakan terminologi iaitu capabilities, keupayaan. Kalau saya boleh ungkapkan dalam kata secara ringkasnya, bila kita keupayaan, definisi keupayaan ini kita boleh bagikan kepada 3 aspek. Iaitu kalau bahasa Inggeris kita panggil hardware, humanware dan software. Datuk saya pegang dulu itu tiga-tiga tu. Saya nak pergi rehat yang pertama. Apabila kembali nanti kita akan kembali membicarakan tentang tiga-tiga itu, tapi juga kita nak hubungkannya kerana cabaran di kurun ke-21 ni begitu berbeza dengan bukan saja kurun ke-15 tapi kurun ke-20 tu cukup jauh sekali perginya. Dan bagaimana an officer dan a gentleman melihat kepada perkara ini, contohnya dan bagaimana orang berpakaian seragam putih ini memastikan bahawa bukan saja melihat pada isu keselamatan tapi juga membantu perkembangan negara dalam aspek-aspek lain. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awani dan kita masih membicarakan tentang warisan kesinambungan perjuangan kita di kawasan maritim, dan itu banyaknya sekarang terletak di bahu mereka yang berpakaian seragam putih dalam TLDM. Dan Laksamana Madya Datuk Seri Panglima Ahmad Kamruzaman ada bersama dengan saya, Timbalan Panglima Tentera Laut. Dan saya terus saja kerana di kurun ke-21 ini seperti juga perkara lain, cabaran tu semakin meningkat dan dengan jarak yang begitu luas sekali. Dan dalam konteks itu, bukan saja TLDM diharapkan setiap saat memastikan setiap inci perairan negara itu terjaga, tetapi juga bila ada sesuatu yang berlaku yang tidak pernah berlaku pada kita seperti kehilangan MH370 dan sebagainya, mata dan fokus juga kepada TLDM dalam konteks itu. Di samping itu, tentunya untuk apa kita ada keselamatan jika kita tidak memakmurkan perdagangan dan hubungan antarabangsa misalnya. Itu juga pun TLDM di paling depan kerana di laut tu tak ada ramai orang lain, TLDM saja. Jadi cabaran itu kepada Datuk Seri. Cabaran kita iaitu dari segi perspektif tadi lah Ancaman satu iaitu menyediakan satu angkatan yang berkeupayaan, yang saya kata tadi kredibel, untuk kita sentiasa bersedia, kita dilatih, tentera dilatih untuk menyediakan diri sebagai satu angkatan bagi supaya kita dapat menangani sekiranya ada ancaman benar, iaitu ketenteraan military threat, itu yang orang kata primary. Tapi dalam kurun ke-21 ini juga, iaitu ancaman-ancaman yang lebih mencabar dan lebih kerap dapat dilihat adalah kita panggil non-traditional threat ataupun ancaman bukan tradisi. Ini yang lebih saya rasa menarik dan juga ramai mungkin tidak dapat diketahui umum. Sebagai contohnya saya boleh menyatakan itu salah satu ancaman yang kita panggil non-traditional threat adalah bencana alam. So humanitarian aid and disaster relief ataupun bantuan kemanusiaan dan bencana alam merupakan satu keupayaan yang sangat penting yang perlu diadakan, mempunyai keupayaan oleh tentera, angkatan tentera termasuk tentera laut. Contohnya kita dapat lihat contohnya Taufan Haiyan di Tacloban, Filipin, tsunami contohnya.
So keupayaan tentera laut dan juga tentera untuk sedia membantu negara-negara yang terlibat dari segi memberi bantuan kemanusiaan. Satu lagi iaitu ancaman yang kita panggil bukan tradisi, ini adalah ancaman yang melibatkan non-state actors. Sebagai contoh pengganas terorisme dan sebagainya itu. Pelarunan juga satu ancaman, iaitu non-traditional threats dan juga transnational crime, iaitu jenayah kita panggil lintas sempadan. So ini adalah beberapa ancaman bukan tradisi yang sangat-sangat kalau saya celah di situ, Sabah misalnya, isu itu kerap bangkit dan kerana ada pun insiden-insidennya. Kalau tak serangan oleh sekumpulan orang, penculikan oleh segelintir orang. Dan kita tahu masalah dengan Sabah itu, perairan itu, geologi atau ni geografinya ada pulau-pulau kecil dan sepadan itu. Jadi bagaimana pemikirannya, kerana orang fikir macam mana mereka boleh sampai ke tanah air kita. Ini kemarin kita kena perlu lihat dari segi konteks, beberapa konteks, iaitu geografinya, keluasan perairan tersebut, kehampiran iaitu negara jiran begitu dekat, dan juga beberapa banyak jumlah pulau yang merupakan menyulitkan lagi pengawasan. Dan tetapi dalam konteks ini bagi mengatasinya kita memerlukan satu pendekatan secara menyeluruh, holistic approach, whole government approach yang sekarang ini sedang diusahakan melalui ESCOM dan sebagainya itu. Tapi saya cuba melihat dari segi, kalau saya tarik balik kepada how do we manage this kata challenges. Saya mention tadi iaitu capability kita, iaitu hardware, human software. Hardware straightforward, infrastructure, kapal-kapal, peralatan-peralatan dan sebagainya itu. Kemudian kalau kita software, humanware ini adalah merupakan keanggotaan kita, perlu dilatih, ianya perlu mahir bagi mengendalikan semua peralatan-peralatan yang disediakan. Tetapi saya ingin menaik kepada yang aspek ketiga ni, iaitu the software. Saya boleh gunakan ini, iaitu lebih kepada dasar-dasar negara kita, dasar pertahanan negara kita, dasar luar negara kita, bagi menentukan kita dapat mewujudkan satu perhubungan yang baik di antara rakan-rakan kita, bagi mewujudkan kita panggil confidence building measures, iaitu langkah meningkatkan meningkatkan keyakinan dia. Dan ini merupakan satu yang amat berkesan, amat penting, walaupun dalam konteks kita menangani masalah isu-isu dari segi menyediakan keangkatan yang besar dan kuat. Tetapi aspek dari segi software ataupun dari segi kita punya international relation di antara negara-negara rantau dan juga dari konteks global merupakan satu yang paling kritikal. Ini dapat kita lihat dari segi outcome-nya, contohnya iaitu MH370 contohnya. Bagaimana dengan relationship yang telah orang kata preposition, strategic relationship dari sejak awal lagi, sejak dulu kala. Ini hasilnya tanpa orang kata birokrasis, bantuan dapat disediakan, dihulurkan oleh negara. Kalau tidak, koordinasi itu memang susah. Walaupun boleh dia letakkan kapal itu, tapi bagaimana nak bercakap, adakah faham, komunikasi dua hala. Dan ini yang diberitahu kepada saya oleh USS Kidd, oleh Commander in Chief dia sendiri, iaitu Chief Officer, iaitu Commander Gabe Varela. Beliau mengatakan bahawa mereka tidak berasa asing untuk datang terus ke Malaysia dan terus mendapat satu kuadran untuk mereka cari, kerana senang, kerana mereka dah biasa dengan TLDM. Ini yang pentingnya dari segi untuk menentukan kita dapat berinteraksi ataupun dipanggil interoperability ini. Latihan, exercise yang dijalankan di antara bilateral dan juga multilateral, iaitu bilateral di antara dua negara dan multilateral di antara beberapa negara. Patutlah Tan Sri Panglima Tentera Laut ada di Qingdao untuk dengan Western Pacific Nation. Ada, saya rasa CCTV tadi menunjukkan ada 25 negara joint exercise dan sebagainya. Tapi tak apa, antara cabaran lain juga tentang modal insan itu adalah tentunya Datuk Seri dan Tan Sri Panglima mahukan orang-orang yang terbaik untuk masuk ke dalam TLDM. Dan biasanya sekarang ini untuk mendapatkan orang terbaik itu, jika tidak ada kehadiran di laman media sosial, maka mereka tak akan terpanggil untuk berfikir menyertai TLDM. Tapi itu pandangan saya, dan saya tahu Datuk Seri juga hebat di Twitter. Twitter handle @mykamarul itu nama sama dengan saya, tapi ada my kat depan. Dan itu yang saya akan tanyakan saudara dan rakan saya Hilal untuk memberitahu tentang perkara ini selepas ini. Bagaimana tentang TLDM di laman media sosial itu selepas ini.
anda masih menonton Agenda Awani dan kita masih menghargai perjuangan yang dilakukan setiap hari, setiap saat oleh mereka yang berada dalam TLDM. Oleh itu, relevannya TLDM ini tidaklah hanya di laut, saya rasa, kerana kehadiran mereka juga di laman media sosial. Buktinya Hilal, tolong berikan. Baik, Cik Kem, dan antara tweet yang paling mendapat perhatian hari ini kami di Kini Trending ialah daripada Panglima Tentera Laut sendiri, iaitu Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar, yang mana sepanjang beliau ada di China untuk persidangan dui tahunan Simposium Barat Angkatan Laut Pasifik WPNS. Dan antara tweet beliau adalah penerimaan kod tidak terancang di laut, iaitu QS, pada persidangan ini, dan mana kod ini membolehkan anak kapal memberikan signal komunikasi secara tidak langsung antara satu sama lain dan sebagainya. Antara tweet lain adalah Pakistan yang kini menjadi antara 21 ahli sebagai negara pemerhati. Dan antara kata sepakat yang dicapai pada persidangan ini adalah penerimaan QS, kemasukan pemerhati dari Pakistan, dan juga perjanjian-perjanjian lain yang turut dibuat dalam simposium kali ini. Seterusnya juga adalah perkongsian foto Datuk Seri Tan Sri bersama dengan wakil-wakil tentera laut dari negara lain seperti China, Indonesia dan lain-lain. Dan untuk pengetahuan Cik Kem juga, sebenarnya kalau kita lihat di media sosial hari ini, sebenarnya TLDM di media sosial turut mendapat perhatian sejak berlakunya kehilangan pesawat MH370, yang mana rakyat Malaysia atau warga media sosial mencari-cari apakah perkembangan terkini, apa yang dibuat. Sebenarnya TLDM itu sudah menjadi bukan sekadar di laut seperti yang dibincangkan sebentar tadi, dan kini mungkin juga kita perlukan laksamana-laksamana ataupun staf-staf TLDM yang mana lebih mesra di media sosial. Itu mungkin kita perlukan di masa akan datang, Cik Kem. Hilal dulu cita-cita nak masuk dia tak dapat kan? Boleh bermesra di media sosial pun boleh lah kan? Boleh, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak Hilal. Saya ingin kembali kepada Datuk Sri dalam hal ini kerana nampak gayanya tak boleh lari daripada penggunaan media sosial, dan bukan hanya relevan di laut dan lautan, tetapi juga relevan itu perlu dibawa ke media sosial. Pandangan Datuk Sri? Ya, saya rasa, tapi sebagai contoh dari itu, yang tweet daripada Tan Sri Panglima Tentera Laut sendiri, iaitu beliau menggunakan saluran komunikasi baru ni, the new media, bagi menyampaikan maklumat-maklumat yang semasa. Ini bagi menentukan, iaitu sasaran kita bukan saja di peringkat domestik, bahkan di peringkat antarabangsa international. Dan you can avoid now this new media. Tapi kita perlu pastikan bahawa kita mempunyai niat ataupun intent yang positif, yang baik. Itu saya nak kaitkan dengan kemasukan tenaga barulah, kerana setiap institusi perlukan masa depan, dan masa depan itu akan dibawa oleh generasi baru, generasi muda yang masuk TLDM misalnya. Dan dulu mungkin ada kadet tentera laut, dan saya dulu pergi universiti, masuk kelas ada je orang seragam putih, dan mereka sentiasa mendapat perhatian berbanding saya contohnya. Tetapi di era Kurun ke-1 ini, bagaimana tentang keterbukaan untuk bukan saja hanya panglima-panglima, tetapi juga mereka yang di bawah dalam TLDM itu, untuk boleh berkongsi secara tulus ikhlas tentang perjuangan mereka setiap hari. Contohnya, kalau mereka berada di atas Kedai Lekyu dan mereka boleh memberikan bahawa hari ini saya meneropong selama 8 jam tanpa henti untuk melihat adakah kesan dan sebagainya dalam usaha mencari dan menyelamat misalnya. Dan itu boleh memberikan juga satu hubungan yang langsung di antara TLDM dengan rakyat Malaysia misalnya. Kerana bila saya di atas USS Kit hari itu pun, bila mereka tiba, itu juga setiap lapisan tu boleh berkomunikasi dengan baik, dan mereka sendiri mengemaskinikan maklumat tentang di mana mereka berada di Malaysia, apa harapan mereka dan sebagainya. Pandangan Datuk Sri? Kita belum sampai lagi ke tahap macam negara-negara seperti Amerika Syarikat dari segi keterbukaan dan juga penggunaan mengoptimumkan media sosial, kerana kita perlu mengimbangi aspek menyampaikan maklumat berbanding dengan keselamatan. So ini merupakan satu pertimbangan yang wajar. Tetapi saya rasa dari segi pihak berkuasa dan juga angkatan tentera sentiasa menggalakkan, tetapi secara berhemah dan bertanggungjawab. Ini penting. Dalam konteks itu, tak apa. Kalau segala perbincangan tadi rasa terlalu jauh, TLDM akan turun berada di kalangan anda dan bersama anda. Datuk Sri beritahulah bagaimana mereka boleh bertemu mulai hari ini sampailah berminggu-minggu lagi dalam pelbagai acara yang TLDM ada untuk bersama dengan rakyat. Terima kasih Syarif Kamal. Acara kemuncak kita sebenarnya adalah pada 26-27 hujung minggu ni, iaitu di Lumut, Pangkalan TLDM Lumut.
di mana 20 pada 26 bulan adalah merupakan hari kita panggil Fleet Open Day, iaitu hari terbuka armada. Dalam konteks ini semua sekali boleh datang ke Lumut, boleh naik kapal, tangkap gambar, tapi kena bawa payung lepas panas itu, ya. Tetapi di peluang iaitu mereka melihat kapal selam kita pun akan berada sana. Kapal selam ni memang dah berlayar daripada Sabah lagi datang ke sini. Ini bagi menangani persepsi masyarakat yang mengatakan kapal selam kita tak boleh jalan, tak boleh berlayar. Itu tak betul, ya. So banyak lagi orang kata peluang-peluang untuk melihat secara dekat keupayaan TLDM dari segi aset-aset yang ada. Beberapa demonstrasi yang juga akan dilaksanakan di dalam tempoh 2 hari tersebut, dan pada hari Ahad pada 27 hari bulan iaitu kemuncak, iaitu pembarisan Raja dan Duli Muhammad Tuanku Sultan Selangor sendiri akan memaduli untuk pagi itu, dan seterusnya juga iaitu pada 28 hari bulan adalah untuk pelancaran buku Defining Moments. Itu satu yang juga saya nak bagi tahu, iaitu launch atau pelancaran dengan di buku tersebut, Coffee Table Book, yang depan dekat sini, iaitu harga dia lebih kurang dalam RM125 untuk hari tersebut. Ada di skrin sekarang kita letakkan. Dan juga apa yang penting dalam sini, dia mempunyai gambar-gambar yang begitu menarik, lebih daripada 1000, secara tepat 1010 gambar-gambar yang menarik, yang melakarkan sejarah, keupayaan, dan juga banyak lagi cerita-cerita yang menarik mengenai TLDM dan sebagainya. Datuk Seri kena datang lagi ataupun teruskan kemas kini dalam Twitter, dan kita akan terus paparkan macam biasa walaupun Datuk Seri tak ada sini. Terima kasih banyak. Dan tolong kirimkan salam Eswar Awani kepada semua anggota dan warga TLDM. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada anda, dan saya sendiri pernah terbabit secara langsung dengan menggunakan aset dan bersama dengan TLDM, kerana selepas tsunami dahulu memang Malaysia banyak memberi bantuan, dan TLDM antara yang paling utama digunakan. Saya balik ke Malaysia pun naik kapal TLDM, dan dalam konteks itu anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri, hantarkan kepada pelbagai platform yang Eswar Awani ada Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ataupun terus buat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android Eswar Awani, supaya anda boleh menonton agenda Awani di mana juga anda berada dengan gadget Mudah Alih yang anda gemari. Sekian saja, kita jumpa lagi insya-Allah dalam episod yang lain pula. Thank you so much.